Teknologi hijau ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan bersih di Sarawak antara fokus Bomi Kenyalang. Laporan penuh terus saja bersama Vanessa Mering. Silakan, V. Ya, terima kasih Dia. Premier Sarawak terus mengalu-alukan kerjasama di antara Sarawak dengan Singapura dalam membangunkan ekonomi baharu berasaskan teknologi hijau di negeri ini ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan bersih. Berucap pada malam Shape the World Summit 2023 di Kuching, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu Sarawak bertuah kerana memiliki kekayaan sumber asli serta kawasan geografi yang luas. Jelas beliau, kekayaan ini telah memberi ruang kepada Sarawak untuk mengorak langkah dalam merealisasikan transformasi ekonomi hijau menerusi pembangunan teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga hidro, solar, angin serta gas hidrogen, seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Selain daripada transformasi Sarawak ke arah era pendigitalan, inisiatif tenaga hijau ini akan dapat menjamin masa depan ekonomi negeri yang lebih efisien tanpa memberi impak negatif terhadap kelestarian alam persekitaran. Justru beliau amat berbesar hati dengan penubuhan satu konsortium di antara Sarawak dan Singapura menerusi pembentukan Future Data Sdn Bhd yang berhasrat membangunkan sebuah pusat data 200 megawatt di Kota Samarahan. Pada majlis tersebut, Premier Sarawak turut menyempurnakan acara pelancaran Future Data Sdn Bhd bersempena dengan penganjuran Shape the World Summit 2023. Konsortium di antara syarikat tempatan iaitu kumpulan TSG dan kumpulan Seclec dari Singapura itu juga dalam perancangan untuk mewujudkan sebuah perbandaran baharu dipanggil Future Green District yang dilengkapi dengan infrastruktur moden berasaskan teknologi digital dan teknologi hijau. Sarawak terus mengutamakan kelestarian alam sekitar dalam memacu industri pelancongan negeri. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyeru penggiat industri membangunkan sektor pelancongan berasaskan konsep pelancongan lestari Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menyifatkan langkah itu penting dalam mengekalkan serta melindungi kepelbagaian biologi serta khazanah asli Sarawak. Pada masa sama menyumbang pada lanskap pelancongan yang berupaya mengurangkan kesan terhadap perubahan iklim. Ia secara tidak langsung mampu menarik lebih ramai pelancong serta pelabur selari konsep pelancongan bertanggungjawab yang dilaksanakan di negeri ini. Beliau berucap pada majlis perasmian Forum Persatuan Pelancongan Pasifik dan Asia, PATA Destination Experience and 2023 di Kuching. Setakat Januari hingga Mei tahun ini, Sarawak menerima kedatangan pelancong sebanyak 1.6 juta dengan mencatatkan nilai resit pelancongan lebih 4 bilion ringgit. Sementara itu, forum yang berlangsung sehingga esok disertai 272 delegasi antarabangsa daripada 28 negara, antaranya Australia, Bhutan, Bulgaria dan Ireland. Forum bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang kepentingan mengamalkan amalan pelancongan mampan bagi meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Golongan pelajar merupakan kumpulan pengguna generasi baharu yang bakal mempunyai kuasa beli sendiri serta berupaya mempengaruhi permintaan serta penawaran barang dan perkhidmatan suatu hari nanti. Justru itu, generasi ini perlu dilengkapkan dengan ilmu kepenggunaan meliputi pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan persekitaran semasa. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, ke arah itu pihaknya sedang menganjurkan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah CIP KPS tahun 2023. Di Sibu semalam, CIP KPS 2023 Zon Tengah menyaksikan 13 buah sekolah dari bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit bersaing merebut tempat ke peringkat negeri. Seramai 52 peserta berentap dalam saingan akhir peringkat zon ini di mana pemenangnya akan bertanding di peringkat negeri Sarawak yang dijadualkan pada bulan Julai depan. Mempelajari ataupun kita mendidik mereka dari aspek kepenggunaan supaya mereka boleh menjadi pengguna yang lebih bijak, dan melalui aktiviti seperti ini yang telah kita buat pada pagi ini, cabaran interaktif pengguna, iaitu banyak game-game yang berkaitan dengan penggunaan.
Pertandingan peringkat zon tengah ini dimenangi oleh SMK Song Kapit, manakala naib juara disandang oleh SMK St. Patrick Mukah dan tempat ketiga dimenangi SMK Sarike Baru Sarike. Mengulas lanjut, Matthew memberitahu generasi muda juga perlu diberi pemahaman dan pendedahan awal seperti ini agar mereka memahami hak mereka dan memainkan peranan serta tanggungjawab masing-masing bagi membanteras penipuan terhadap pengguna dan salah laku peniaga. Dengan segala hormatnya, Syarikat minyak dan gas terkemuka Petronas yang beroperasi di Miri terus teguh dalam memperkasakan kehidupan masyarakat dalam program tanggungjawab sosial korporatnya melalui inisiatif utama yang tertumpu kepada pendidikan, pembangunan komuniti dan kesejahteraan serta alam sekitar. Jelas Pengurus Besar Petronas Carigali Sdn Bhd Sarawak Asset Prosperity TOS Bolhi Maskawi ini sebagai kerjasama kukuh yang menyokong semua inisiatif jangka panjang pembangunan Sarawak dan negara ini keseluruhannya. Beliau juga berkata pihak Petronas juga akan terus melaksanakan program-program kemasyarakatan di Sarawak bagi memacu kehidupan komuniti setempat termasuk menjelang musim perayaan bagi membantu memberi bantuan makanan asas kepada golongan yang memerlukan dalam persiapan menyambut perayaan dalam suasana yang meriah dan ceria. Beliau berucap mewakili Pengurus Besar Kanan PCSB Sarawak Asset Anwar Ismail merasmikan Majlis Rami-Rami Gawai 2023 Henggau Petronas Carigali Sdn Bhd Sarawak Asset di Miri. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan antara lain tujuan majlis itu adalah bagi menzahirkan penghargaan atas kerjasama setiap agensi kerajaan, pihak berkuasa, rakan kongsi dan wakil-wakil rakyat yang sentiasa memberi sokongan dalam memastikan operasi Petronas berjalan dengan lancar. Turut hadir Datuk Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Puchut Adam Yee Siu Sang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Dennis Ngau serta dihadiri lebih 100 orang terdiri dari wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta, media dan rakan-rakan kongsi PCSB Sarawak Asset di Miri. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.